sama ada dia ayat muhkamat, ayat yang membawa kepada hukum hakam, melarang daripada buat sesuatu, menyuruh dengan wajib untuk membuat sesuatu. Conclusion dia, kebanyakan syarahannya ada pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengambil faedah daripada hadis Imam Nawawi ini yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Sangat simple. Kalau diterjemahkan, baginda Rasulullah SAW meriwayatkan bahawa di antara perkara yang disampaikan kepada umat manusia yang ianya diambil daripada para nabi yang pertama, nabi yang terdahulu daripada baginda Rasulullah SAW, ialah satu pesanan, iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kita terjemahkan sebagai, kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu mahu. Kalau tak malu, buat. Apa yang dimaksudkan malu di sini? Malu, para ulama dia ada kata suruhan di sini. Fasna' ma syi'ta. Suruhan kan? Fasna' ma syi'ta. Buatlah apa yang kamu hendak. Buat. Segala-gala yang kamu nak, kamu buat. Kalau kamu tidak ada sifat malu. Jadi di sini perintah buat, dia ada dua bentuk, iaitu ancaman ataupun perintah untuk suruh. Suruh buat sungguh-sungguh ataupun suatu ancaman. Ancaman ni kita tahu lah. Ancaman macam kita bagi tahu budak-budak. Kita kata, kalau nak buat lah. Nak apa entah kan. Kalau nak kena tarik telinga, apa? Kalau nak kena marah, buat. Kalau nak kena, buat. Kalau nak kena di sini adalah satu ancaman. Jadi hadis ni juga bermaksud ancaman. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa yang kamu mahu. Jadi dengan hubungan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa banyak di sana suruhan-suruhan yang Allah SWT melalui baginda Rasulullah SAW wajibkan untuk kita buat. Itu satu perkara. Jadi benda wajib sebagai satu tuntutan, maka kita wajib untuk buat. Jadi perasaan bagi seorang hamba itu patut ada perasaan malu tadi. Patut ada perasaan. Yang kedua, perintah yang bererti suruhan. Suruhan. Suruhan ni senang je. Wa aqimus salah. Aqimus salah. Wa atuz zakah. Amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Dirikan solat. Kerjakan sembahyang. Tunaikan zakat. Bayar zakat. Keluarkan sebahagian daripada harta untuk menyucikan sebahagian harta yang banyak yang lain. Tambahan ianya adalah untuk keperluan bagi mereka yang lisa'ili wal mahrum, bagi mereka yang memerlukan, bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan kesenangan, harta yang lebih dan sebagainya. Hadis ini juga ada kaitan dengan, kalau kita nak terjemahkan ancaman tadi, satu ayat daripada surah Fussilat. Surah yang ke-41 Ustaz. Daripada juzuk yang ke-24. Qala ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhawna 'alaina. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumul qiyamati. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basirun. Perkataan yang sama ada. Yang kita kaitkan dengan hadis tadi ialah i'malu ma syi'tum. Sama juga erti dia dengan fasna' ma syi'ta. Buatlah benda yang kamu nak buat, yang kamu rasa betul di sisi kamu. Di sini ada perkataan i'malu ma syi'tum. Lakukan. Wahai, sebenarnya khitab di sini para mufassirin mengambil daripada beberapa sahabat banyak pengertian.
pengertian bagi innal ladzina yulhiduna fi ayatina, mereka yang menyeleweng daripada ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, suruhan-suruhan kami, larangan-larangan kami, iaitu larangan Allah SWT. Refer kepada para musyrikun yang menentang Rasulullah SAW dan juga pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa barik alaihi. Jadi mereka ini telah menyelewengkan. Dan juga disebutkan ayat ini juga refer kepada mereka yang mempersendakan ayat-ayat Allah bila dibacakan. Bila para sahabat sewaktu kita panggil peringkat kedua lah yang berada di Mekah, setelah Islamnya Umar, banyak orang bangsawan sikit sebanyak yang masuk Islam. Umat Islam pada waktu itu telah merasa ada sedikit keberanian. Jadi mereka mula berdakwah kepada kaum kerabat mereka. Jadi dalam dakwah tersebut tentu sekali mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran bila dibacakan, para mutasyakurih kata ganggu bacaan mereka, supaya kalau kamu ganggu, kamu tak tumpu dan kamu boleh lari daripada apa yang mereka bacakan. Kerana kita tahu bacaan Al-Quran ni masuk dalam qalb ataupun hati-hati para kufar Quraisy ni secara semula jadi. Saya rasa benda ni kita boleh rasa sendiri. Perasaan bila mana kita sebelum ini kita tak belajar Al-Quran misalnya, ataupun kita kurang mendekati Al-Quran, kurang mengamati makna-makna Al-Quran. Bezanya bila misal kata Ustaz Nushi, Ustaz Khairul buat usrah kan, mingguan, pembelajaran mingguan. Jadi saya rasa proses tersebut telah membawa kepada satu transformasi. Paling kurang wallahu alam, balik kepada diri masing-masing. Apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa bila mana kita baca dengan tajwid yang daripada pakar tajwid, maksudnya daripada guru tajwid, baca dengan tajwid yang betul. Saya rasa bunyi Al-Quran itu sendiri boleh memberikan sentuhan kepada hati-hati kita. Apalagi kalau kita cuba untuk implementasi ayat-ayat Al-Quran, makna-makna yang ada dalam Al-Quran tersebut dalam kehidupan harian. InsyaAllah saya rasa dengan cara itu kita akan rasa diri kita dengan Al-Quran, diri kita dengan sunnah Nabawiyah akan rasa sebati dan dekat, tidak akan jauh. Okay? Dan Allah SWT sememangnya tidak melihat kepada rupa bentuk. Kalau nak lihat rupa bentuk, payahlah kan, nak cari rupa bentuk yang sempurna dulu, barulah kita rasa tenang dan sebagainya. Tak. Jadi ketenangan itu Allah SWT bagikan kepada hati-hati, dilontarkan. Macam mana Umar, Umar yang keras hatinya itu boleh menjadi lentur, hancur hati dia dengan pertolongan Nabi Muhammad berdoa dan sebagainya. Tapi dengan hidayah Allah SWT, hasil daripada mendengar bacaan Al-Quran, maka diri dia yang keras tersebut boleh menjadi lembut, bahkan menjadi salah seorang daripada pejuang Islam yang telah dengan Alhamdulillah, dengan kuasa Allah SWT kekal hingga hari ini. Dan kita Alhamdulillah dimasukkan dalam jiwa dan hati kita untuk kita beriman kepada Allah SWT. Okay? Kita duduk di negara yang maju ni, kita rasa Allah majunya, tapi mereka kosong jiwa mereka. Kalau kita nak refer kepada fasna' ma syi'ta, itu memang berlaku kat sini. Kalau kat Malaysia tu boleh juga kita tengok perkara-perkara yang orang rasa tak malu, padahal ianya secara syarak memang out, out daripada Islam, perangai yang out daripada Islam, tapi dilakukan juga. Kenapa? Kerana dah menjadi satu kebiasaan. Jadi kita boleh melihat dalam kehidupan seharian kita pada tempat yang sebegini ni, tempat yang moden, di segi duniawinya, materialnya, mereka lebih ke depan berbanding daripada kita. Even sistem pun kita nampak lebih canggih daripada kita, sistem pengurusan kemanusiaan itu sendiri.